Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning semua. Semoga hari ini lebih baik daripada yang semalam. Semoga kita diberikan kesihatan yang baik, dilimpahkan rezeki yang bercurah-curah untuk kita nak teruskan kehidupan kita hari ini. Semoga dipermudahkan segalanya, insya-Allah. Salam berhujung minggu untuk semua. Alhamdulillah Allah bagi saya kesihatan yang baik untuk saya nak manfaatkan kehidupan saya dengan diisi dengan benda-benda yang bermanfaat. Dan tak salah apa ilmu yang saya ada, pengalaman yang saya ada, saya kongsi bersama. Semoga you all dapat impact dia lah. Walaupun benda ni serba sedikit, tapi insya-Allah benda ni ada aha moment untuk you all. Dan saya bukan chef saya bukan chef, saya bukan guru, saya bukan siapa-siapa. Saya pun bermula daripada bawah. Saya pun bermula daripada zero. Saya kata tak pandai pun baking kek. Tak, dan bukan setakat tak pandai, tak berminat pun nak baking kek ni, tak ada. Tapi atas disebabkan oleh desakan ataupun saya kata ada push factor yang menyebabkan saya bergiat dalam bidang bakery ni. Dan alhamdulillah saya buat bisnes ni dah 5 tahun. Dan sebelum ni saya hanya run bisnes sorang-sorang. Saya lah tukar je buat, saya lah tukar je beli barang, saya lah tukar je jual, saya lah segala-galanya saya. Tapi bila kita dalam pada satu tahap kita macam saya tak mampu dah nak buat sorang. Saya tak mampu dah. Sebab apa? Sebab saya nampak benda ni impact dia grow dia. Dan saya tak boleh dah. Tak boleh. Saya memerlukan tim untuk bantu saya untuk naikkan saya punya bisnes. So alhamdulillah. Sebab itulah berlakunya tambah tim. Tim saya pun memang daripada customer juga. Mula-mula daripada customer, tapi daripada customer tu bertukar menjadi tim. So alhamdulillah hari cuti baru boleh join live Noris. Okay, so yang mana yang join saya punya live, you all type kat komen dulu, clear ke tak saya punya live? Clear ke tak? Macam mana kita nak cari tim nak bekerja dengan kita, Noris? Cari tim ni saya tak uak-uakan pun. Saya nak mencari tim, tak ada. Sebenarnya tim saya daripada customer saya. Tim saya daripada customer saya. Dan saya ambil macam tim saya daripada kawan saya menjadi salah seorang sebahagian daripada Noris. So daripada orang-orang terdekat juga. Saya tak ambil orang yang jauh. Memang orang terdekat. Dan memang daripada customer bertukar menjadi tim. So saya tak ada lah kata membuka jawatan kosong. Tak ada. Saya ambil orang-orang yang terdekat dengan saya untuk membantu saya menaikkan bisnes saya untuk ke peringkat yang lebih tinggi lah, ke peringkat yang lebih jauh. So kalau you all nak mencari tim ni, contohlah you all kena kalau boleh awak bising tu. Bising tu. Tu okay. Dekat rumah ni. Okay. Apa tu? Dia kalau you all nak cari tim, mungkin you all boleh cari orang yang terdekat dengan you all, orang yang berada di sekeliling you all. Itu lebih baiklah untuk permulaan. Tapi kalau untuk kita nak lebih lagi, kita kena uak-uakan lah benda ni. Dan kita kena ada training. Training at least dalam 3 bulan training, baru kita masuk serap kepada permanent. Itu sebelum ni saya tak tahu pun benda-benda ni, tahu tak. Tapi bila kita dah satu level, lepas tu kita terpaksa kena mencari rumah atau bengkel tengah renovate je. Orang tepi ni renovate dia punya ni. Minggu tu ke juga. Tak ada arah lah. Tu yang saya buat, tahu tak.
Selamat pagi. Clear. Okey. So, untuk permulaan ramai yang tanya saya, Noris. Tahniah dapat baki rumah. Bukan rumah saya, rumah tepi jiran. Ha. Apa tu? Untuk ramai tanya saya, Noris, macam mana saya nak hasilkan stek yang betul untuk hasilkan kek ni. Macam mana saya nak baking? Setiap kali saya buat tak jadi. Setiap kali buat dia jadi bertukar apa background music tu. Setiap kali saya buat tak jadi. Setiap kali buat macam mana saya nak kata apa tu? Nak handle benda ni. So kerja team untuk close customer ke? Tak semestinya. Ada bahagian production, ada bahagian yang bagi buat finance saya. Ada yang banyak. Ada banyak. Bahagian marketing, bahagian finance, banyaklah. Macam kalau macam saya ada bahagian apa tu? Gaji tim, gitulah. Nak risau comel ngomong tak ada. So untuk permulaan ni, you all nak putar ataupun nak baking cake ni, pastikan you all tahu cara dia, tahu tak? Tak kuat lagu kat belakang tu. Nak buat gana. Kita hidup berjiran. Lepas tu dia boleh tukar kita kalau tukar mari lalu sama. Ya. So kita dalam kita nak baking kek ni, pastikan you all tahu step yang betul supaya kek you all masukkan dalam oven tu, pastikan dalam keadaan yang baik dan sempurna untuk kita nak hasilkan kek yang moist. Kalau tidak, terutamanya kalau macam kek butter, saya tengok ke, kalau kek butter ataupun kek marble ni, pastikan masa kita putar tu kita punya gula kastar tu kena kata gula kastar tu dia kena hancur betul-betul. Kalau kita tak hancur dia, kalau you perasan kalau benda tu tak hancur, bila kita makan ke dia rasa macam gula, tahu tak. So pastikan hancur masa kita putar tu, dan bila kita baking dia punya kata adunan tekstur kek kita tu, dia tak ada rasa, dia macam mapak, tahu tak. Sebabnya air gula tu turun. Bila turun dia akan nampak dia tak moist. So pastikan, terutamanya yang mana yang nak buat kek butter ataupun nak buat kek marble ataupun kek jelita, kek ombak rindu, sekarang ni kek jelita so pastikan you putar tu biar betul-betul hancur kita punya gula kastar tu. Kalau tak hancur, memang efek dia tu kepada tekstur kita masa bakar, dia gula tu dia akan cair. Bila cair, dia akan meresap dekat kita punya tekstur kek tu, akan menyebabkan kek kita tu tak moist. Dia akan sedikit padat. Bila saya kaji benda tu, tahu tak, saya tengok kalau kita sebab itulah masa kita putar tu, pastikan kita kena bila putar tu nampak kembang, you all tak boleh ikut step. Lepas tu masukkan es vanilla, masukkan step by step. You all tak boleh buat lagi tu dulu. You all kena pastikan you all stop dulu, dan you all kena kacau dengan spatula dulu biar betul-betul hancur, baru kita masukkan step yang lain. Banyak soalan. Assalamualaikum. Hai Kak Noris, saya dari Sarawak. Alhamdulillah ada juga belajar ilmu kek dari Kak Noris. Bisnes kek saya makin berkembang. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak Kak. Moga semakin dilimpahkan rezeki dan sentiasa sukses dalam bisnes Kak Noris, insya-Allah. So umur berapa Puan Noris ni cute? Saya tua dah. Tua dah. Assalamualaikum. Hai Noris, nak tanya, kalau kek selalu merekah, kenapa ia terlebih masak ke? Yes, terlebih masak. You all kena pastikan masa dalam lebih kurang dalam setengah jam, ataupun you all nampak benda atas tu nampak lah hawa-hawa nak masuk ke. You all kena cocok dia.
You all kena cocok. Terutamanya kalau macam kek span tu, you all kena cocok dia. Tak adalah cocok banyak sangat. Saya tengok cocok banyak. Tak adalah cocok 1, 2, 3 gitu je. Sebab apa? Sebab kita nak biar dia ada lubang, biar udara, biar oven kita panas kan. Bila haba dia tu masuk meresap dan akan mempercepatkan proses nak masuk kek kita. So kita kena cocok-cocok dia. Tapi berbeza kalau macam you all nak buat kek Hokkaido ke, kek apa tu? Kek cotton cheese. Yang tu tak payah jangan cocok. Sebab yang tu kek yang sangat manja. Dia kena jaga, dia tak boleh cocok-cocok gitu deh. Kalau kek yang melibatkan cheese, cotton cheese, Hokkaido, kek yang kata yang melibatkan kita asingkan putih telur dengan kuning telur, kita tak boleh nak cocok dia. Tak boleh deh. Kalau kek selain pada tu, boleh kita cocok-cocok dia. Sebab kita nak tahu kek kita tu masuk ke tak. Kalau you all cocok dia, kalau you all akak, you all cocok dengan lidi tau, lidi sate kan. Cocok dia. Cocok dia, lepas tu you all angkat. You all angkat, you all tengok. You cocok sampai dalil lah. Cocok sampai dalil tu, you all angkat dia, tengok. Kek kita ni lekat. Adakah lekat dekat kita punya lidi? Kalau lekat lagi, kek kita belum masuk lagi. Pastikan mungkin dalam 5 minit hingga 10 minit lebih kurang macam tu. Ataupun kalau macam kek span tu lebih kurang dalam 5 minit lah. Kalau terlebih sangat, nanti kek kita akan merekah. Sama lah macam kek coklat mousse pun. Kek coklat mousse, saya kata, okey, kek coklat mousse ni kalau loyang saiz 9, pastikan you all kena kukus dia 1 jam. Kalau terlebih sangat, dia memang akan merekah. So kita kena tahu loyang ni berapa lama. Kalau macam saya akan pastikan benda tu. Terutamanya untuk kita nak kukus kek coklat mousse lah. Kek coklat mousse, kita kena tahu loyang saiz 10, loyang saiz 9, loyang saiz 7, loyang 7x3x3 tu. So benda ni bila kita tahu, senanglah kita tentukan masa. Kalau macam saya kata bila kan saya bakar, saya tengok benda tu, saya tengok kepada kek tu tau dok. Kalau masuk, contohlah kek tu kena dalam lebih kurang 40 minit. Tapi 40 minit takut dia terlebih masuk. You kena tengok juga kepada, you kena buka tengok juga kita punya kek kita. Takut nanti kek kita terlebih masuk, akan efek dia lah lain pula. Assalamualaikum. Semoga diluaskan rezeki selalu luas langit dan bumi, serta terkena seperti air telaga yang berokah, InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naulis, kenapa kek orange kita dapat untuk ada macam basah kat bahagian bawah si? Basah tu sebab dia punya gula kastar lah tau. Gula kastar tu. Sebab tu lah pastikan masa you putar tu, you kena main dengan spatula. You main dengan spatula tau tu. Bila kembang betul-betul, you kena kacau dengan spatula dulu. Kuih dulu. Lepas tu biar betul-betul, you ambil lah cuik sikit. Terang. You kena terang gini. Tahu tak? Kalau dia kasar gini, kita punya gula kastar rasa lagi, you kena putar lagi. Kena main. Sebab tu dah nanti dia jadi basah gitu. Dan basah tu lah yang dia gula. Gula dia masuk, dia cair tau tak? Bila dia gula masak gitu, dia jadi basah gitu lah. Gitu. Assalamualaikum. Ita kat live. Kak Noi dalam hospital. Salam Nori, kalau kita buat kek campur butter dengan margarin, boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Dia banyak step untuk permulaan ni. Dia banyak step tau dok. Kalau macam, kalau dia tanya saya, apa beza kalau red velvet tu menggunakan kek span dengan step yang lain. Contohlah macam saya putar margarin, saya guna margarin pelangi, kacau dengan gula kastar dan gula perang untuk red velvet. Dia berbeza kalau macam menggunakan span. Span tu dia bukan kek premium tau dok. Kek yang biasa je kalau menggunakan kek span ni. Sebab tu lah kalau red velvet, you kena step yang lain. Dia tak sama step yang menggunakan span mix. Tak sama deh. Walaupun kita guna boleh, boleh aku nak campur gitu. Boleh, tapi dia punya rasa dia tak sama lah. Dia rasa dia tu, dia span. Kita akan red velvet, kita akan rasa kek span. Dia bukan kek yang premium.
Noris, ada tu yang letak air kat bawah tu untuk apa ya? Untuk you all nak buat kek tu biar jadi moist lah. Contoh macam steam dia untuk nak buat kek cotton cheese, dia kena guna air lah. Sebab kalau tak guna air, dia efek dia lah air tau dok. Kek kita tu akan jadi moist cotton cheese. Macam you all nak buat kek dia kalau cotton cheese tu, selain daripada cotton cheese, macam kek coklat mousse pun boleh. Coklat mousse bersih kukus tu, you all nak buat steam macam tu pun boleh. Tak ada masalah. Boleh. Saya dah try dah benda tu. Sebab tu lah kalau macam kek coklat mousse, bila you all masuk Noris Economy tu, kek tu saya kukus ke. Tapi dia sebenarnya dia boleh buat 3 versi. Kukus, steam yang macam Kak Azura kata tu, dalam air tu, ataupun besi bakar pun boleh. Dia tiga-tiga rasa lain. Tapi yang recommended of course lah versi kukus lah. Sebenarnya dia boleh buat 3 versi. Kalau buka oven masa tengah masak, nak tengok dah masak ke belum, tak ganggu kek ke sebab takut bantat. Dia sebenarnya bantat tu, sebenarnya dia daripada formula A yang bila kita putar kek tu sebenarnya. Macam kalau saya tak ada, saya buka untuk nak menentukan kek kita masak ke tak ke. Kita tak boleh, takut lah mungkin. Sebab tu lah orang gunakan masak oven tu. Kalau macam saya tak ikut masak oven tu, saya ikut diri saya ikut masak saya. Saya ikut masak saya. Saya kata rasa dalam kata hati saya rasa kek tu masak tahu tak. Sedangkan oven kita tu kita putar tak sampai lagi masa dia tu ke. Tapi kek kita masak dah. Sebab tu lah kita jangan, ada kala kita boleh ikut masak oven tu. Kalau ada yang kita kena ikut kita rasa benda tu masak dah. So kita tengoklah cocok dia. Tak adalah buka kek buka. Tak adalah. Tapi kita kena boleh buat anggaran benda tu. Noris nak tanya, kalau kek kita tu bila masak, lepas tu kek kat tengah-tengah tu mendak, kenapa ya? Dia kena, masa you all putar tu, pastikan benda yang step yang tadi saya kata tu ke. Lepas tu, masa sebelum you all masukkan loyang dalam kukusan ataupun dalam oven, pastikan you all kena ketuk dulu. You all ambil loyang you all tu kan, you all kena ketuk dia tu. Sebab nanti takut dia mendak. Dia akan jadi telur tengah tahu tak. So you all kena ketuk-ketuk dia supaya dia akan bila masuk dia akan sama comel. You all kena ketuk-ketuk dulu. Apa loyang kita jangan bimbang, loyang kita tu tak akan pecah dua, tak ada. Saya loyang saya tu lama gila lah kot. Sekali beli boleh guna bertahun. Tahu tak loyang tu. Loyang jangan bimbang, dia tak akan pecah, dia tak akan terbelah dua, dia tak akan, tak ada. Sama ni saya pun jenis orang ganas kok. So tak ada lah siapa ko terburai, tak ada lah siapa, tak ada. You kena ketuk-ketuk lah sikit. Sebab kita nak biar kek kita tu tak ada lah menak tengah, tak ada lah apa tu, bila kita buat brownies, you tengok pasal tak kalau kita buat brownies dia akan jadi berlekuk-lekuk tahu tak, macam bukit atas dia. Sebab kita tak sama ratakan adunan kek kita sebelum kita bakar. You kena ketuk-ketuk. Tak kira lah kek apa saja, you kena ketuk-ketuk. Kalau macam cotton cheese, you ketuk juga tapi ketuk slow-slow lah sikit. Gitu sikit. So benda ni bila masuk dia akan comel lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Nori, baru tahu kek kalau lembab bawah sebab gula tak hancur betul. Sama lah kalau you nak buat kek red velvet ke, kek marble ke, butter ke, itu yang saya kena pasti tahu tak. Saya pun nak, saya kaji benda ni tahu tak. Saya kaji, saya tengok kenapa kek aku ni kenapa jadi gini, tahu tak. Kenapa jadi gini? Kalau kek kosong dia akan jadi gini. Memang dia akan jadi basah, dia akan jadi bawah dia akan jadi basah, lepas tu sedikit nak ke arah bantak sikit. Dia jadi mapak tahu tak. Dia tak jadi moist, comel molek. Kalau you perasan kita punya tekstur tu, dia jadi kalau comel dia akan moist tahu tak. Dan adunan dia akan jadi bulat-bulat, lubang-lubang gitu tahu tak. So kata bila kita buat tu, kita kena kacau dia comel molek. Dan saya kata
Dia kata, baik. Baik. Orang kata bila kita buat je ke, bila kita buat tu, terutamanya saya kena pasti benda ni, saya kena pasti bila mana saya buat kek butter. Saya buat kalau kek marble lain ni. Sebab marble kita campur dengan topping coklat. Macam saya campur topping coklat, saya tak campur sebut koko. Sebab saya tak nak kek saya tu sekata walaupun kita campur coklat. Saya nak coklat kek rasa kek marble saya berbeza dengan yang lain. Sebab itulah saya campur topping coklat. Dan yang tu lain. Bila kita buat kek butter, adunan kita tu memang kek butter kita tak perlu campur apa-apa ke. Tapi bila saya buat kek butter, tapi saya buat asing, saya nak buat adunan kita bercolouring. So bila kita kacau, dia dah jauh comel. Berbeza dengan kek marble kita yang plain tu. Gitu deh. Itu yang saya kena pasti benda ni. Bila nampak bila kita buat macam saya bila saya buat kek mata aku ni kenapa jadi basah lagu ni. So bila saya tahu lagu ni rupanya. Tapi bila saya buat stack sama tapi saya campurkan dengan colouring, dia comel molek sebab kita dah kacau dia. So bila kita kacau dalam masa sama, kita punya gula custard dia dah hancur dah sebab kita kacau. Kita kacau dengan sudu. Mungkin kita macam saya kacau dengan sudu untuk kita nak asingkan warna-warna tu, nak buat colouring dalam kita punya adunan kek kita tu. Kek butter yang versi colouring tu. Noris, kalau kek bahagian tengah naik tinggi, bahagian tepinya rendah, kenapa ya? Sebab suhu ke? Guna tepung sponge mix. Mungkin you all tak ketuk-ketuk. You all kena ketukkan dulu. Ketuk-ketuk dulu tau tak. Kena ketuk-ketuk dulu. Biar sama rata dulu. Biar bukan kata letak gapok masuk lalu. You all kena ketuk-ketuk dulu. Bagi sama ratakan adunan kita sebelum nak masukkan dalam kita punya oven. Kena ketuk-ketuk. Biar sama rata. Tak kira lah you all buat kek apa saja. You all kena ketuk-ketuk dulu loyang tu. Good morning. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk kek spas saya nak bakar dalam 25 minit juga ke? Yang ni saya tak boleh nak anggar benda ni tau tak. Saya boleh okey. You all kena pastikan dalam lebih kurang dalam 25 minit hingga 30 minit ataupun 40 minit. Tapi you all kena pastikan oven you all. Sebab oven you all saya tak tahu oven you all tu lagu mana. Sebab setiap oven dia berbeza. Kita sebab itulah kita kena pasti oven kita ni lagu mana. Kena buat lah. Macam mana nak kena pasti? You all kena buat. Adunan loyang aku banyak ni. Berapa minit? Besar ni berapa minit? Dia tak boleh nak tiru orang, tak boleh. Benda ni tak boleh. Dia kena bergantung kepada oven kita. Oven masing-masing. Sebab oven tak sama. Setiap oven tak sama deh. Assalamualaikum Nori. Kalau buat brownie boleh guna mixer tak? Tak payah guna. Brownies tak payah guna. Sebab brownies ni dia macam kek yang macam kata dalam bantak lah. Sebab dia tak memerlukan bahan-bahan macam baking powder, sodium bicarbonate. Tak perlu. Sebab dia brownies ni just kacau lagu tu je. Dia sangat simple, sangat mudah sebenarnya. Untuk brownies ni sangat-sangat mudah. Tapi kalau kita tahu step lah. Kalau kita tak tahu step pun tak boleh juga. Memang cannot go juga kalau kita tahu step. Kalau kita tahu step memang tak boleh. Yang akan menyebabkan kek kita ni, kenapa dia walaupun brownies, walaupun orang kata senang, tapi ada something, kenapa rasa lain? Dia rasa lain. Setiap orang dia rasa lain. Mungkin air tangan dia, mungkin tak tahu bahan-bahan apa yang dia guna, mungkin cara dia buat tu tak berapa nak betul. Noris memang terbaik. Saya bagi tahu ni berdasarkan pengalaman saya. Saya kaji benda ni. Saya buat R&D benda ni, tahu tak? Saya nak tanya orang pun orang tak ada jawapan. Jawapan yang orang bagi tu tak memuaskan hati saya. So cara dia adalah saya sendirilah kena R&D kan benda ni. Dan saya kata bila R&D ni faham lah.
memang agak mencabar di situ. Saya kena keluarkan banyak modal tau dok untuk saya nak R&D kan benda ni. Bukan calang-calang benda ni. Bukan kata buat terus jadi tak. Saya pun memerlukan masa lama. Saya ambil masa untuk saya nak hasilkan satu-satu tu lagu mana. Aku nak benda ni untuk hasilkan yang terbaik dan biar jadi molek, biar rasa molek, biar sedap molek. Tak takut aku rasa sedap, of course lah orang lain pun rasa sedap. So kita kena buat R&D kan benda ni. Kalau kek bajet saya 7 nak letak adunan dalam berapa gram ya, mohon penjelasan. Kalau macam saya untuk kek saya 7 ni macam saya kek bajet tau dok. Saya memang kek bajet. Kalau orang lain kek bajet dia saya 6. Kalau macam saya kek bajet saya setuju. Saya setuju. Saya setuju. So bila saya 7 ni saya buat lebih kurang dalam 250 gram dapat 2 biji kek. Benda ni kita kena pandai kreatif tau dok. Kena kreatif benda ni dan kita kena pandai ajah. Dan contohlah saya setuju tu, you all nak buat mungkin setengah orang dia nak buat saya setuju ni dengan saya setuju kalau saya setuju ada yang nak buat untuk skalo, tapi saya setuju sebenarnya tak boleh skalo sebab biasa kalau macam saya skalo saya 9. Dia kena macam dia tak sama dengan orang. Dia kena pandai-pandai R&D kan sendiri benda ni. Rainbow cake pakai resepi kek apa? Rainbow cake pakai kek resepi sponge milk. Norris, berapa ya anggaran masa kalau nak pukul mentega dan gula serta telur sehingga cukup kembang? Dia anggaran masa tu kita yang menentukan. Kita buat. Sebab mungkin kalau saya kata okey lebih kurang dalam 5 minit. Sebab saya tak tahu adunan UO tu banyak mana. Saya tak tahu adunan UO tu banyak mana. Kalau adunan UO yang melibatkan 8 biji telur ataupun lebih, mungkin lama. So dia bergantung kepada UO punya mixer juga. Mixer UO tu jenis lagu mana tahu dok. Sebab mixer ni dia ada yang speed yang paling laju pun tapi dia slow. Dia punya speed, dia punya kelajuan dia tu. Dia tengok brand, dia tengok kuantiti. So UO kena anggar sendirilah. UO kena tengok sendiri. Kena pandai kacau dia, kena pandai benda ni kita kena buat sendiri tau dok. Kena duduk depan mixer tu, UO putar dia. Putar dia dan you all kena ingat dia mentega ataupun margarin ataupun butter, you all kena pastikan bila melibatkan benda-benda lagu ni untuk kita nak kacau dengan gula kasta ataupun gula perang, pastikan you all kena guna speed medium baru adunan kita tu comel. Saya tengok sebab itulah saya bagi tahu awal-awal dekat you all. Saya takut you all buat high speed ataupun low speed. You all kena pastikan you all buat speed yang medium. Medium tahu tak? Contohlah medium, kalau you all ada 3 speed, you all guna speed yang kedua. Kalau you all ada 5 speed, you all guna speed 3 ataupun 2. Tengok juga. Biasa buat speed 3 lah. So benda ni bila kita tahu step dia ni, kita senang lah kita nak untuk step-step yang berikutnya. Gitu. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu di atas perkongsian ilmu, belajar cara-cara membuat kek dengan betul. Okay, good morning. Thank you for sharing info. Good morning Nori. Banyak ilmu yang saya dapat dari you. Terima kasih. Kalau nak bakar kek mentega, berapa suhu NAP atas bawah ke? Yes. Untuk nak bakar sebarang jenis kek, you all kena pastikan kek suhu you all kena api atas bawah. Memang api atas bawah. Memang wajib kena api atas bawah. So pastikan bila you all nak bakar, dia berbeza untuk buat biskut lain deh. Biskut lain. Tapi biskut pun ada macam saya buat api atas bawah juga, tapi saya akan slowkan sikit suhu dia tu. Saya tak akan buat 170.
Sebab kalau macam untuk kit ni, kita kena buang antara 170 hingga 180. Antara 170 hingga 180. So benda ni, dia rate dia tahu tu. Antara 170 hingga 180. So benda ni kita kena pandai-pandai aja. Mungkin you all punya, mula-mula you all try dulu 175. Okey ke dok dengan aku punya adunan aku ni dengan suhu aku. Okey ke dok? Kalau okey, boleh proceed benda ni. Kalau tak okey, you all kena ejah dia. Mungkin dia akan kena turunkan lagi. Mungkin ada yang speed yang bawah 170 pun ada deh. 170 pun ada. Dia kena pandai-pandai tukar dia punya suhu tu. You all jangan terlebih. Kalau terlebih 180, cari nyakit lah. Kit kita nanti akan terlebih masuk dan akan menyebabkan kit kita ni merekah dan kering. So pastikan kita tahu step-step dia ni. Kalau buat kek butter apa kan, macam mana nak bagi supaya kek tu dia tak pucuk bila dikeluarkan? Ada tips tak? You all kena ketuk-ketuk dulu lah. Pastikan you all ketuk dulu sebelum you all bakar. Pastikan ketuk-ketuk dulu loyang tu. Lepas tu masukkan dalam oven dengan keadaan yang oven kita panas. Jangan hawa-hawa suku, suap kuku memang cannot go. Pastikan oven kita dalam kondisi yang betul-betul boleh bakar dah benda ni. Kalau tak boleh, kalau hawa-hawa tu memang cannot go kek kita. Adonan kek kita ada something wrong lah yang akan menyebabkan kek kita ni mungkin akan jadi mendap, mungkin akan jadi bantat, mungkin akan jadi something macam ni lah. So pastikan oven kita dalam kondisi yang panas, yang kata tak adalah terlampau panas. Kalau terlampau panas pun akan efek juga kan kek kita. So pastikan, mungkin you all kena pasti dulu oven you all pasal you all beli tu. Sebelum you all buat, jangan duduk gaduh buat lalu. Orang ni gaduh buat lalu, tak sebagus. You all kena pastikan bila you all beli oven you all balik, you all kena pastikan suih you all tu. Kalau suih you all tu, kalau you all tengok saya punya oven, saya akan tukar. Saya akan tukar ibu suih tu. Mana nak tunjuk ni? Ini deh. Ni. Nampak ni? Bila kita beli mesti kita akan dapat lagu ni tau dok. Lebih kurang gini lah. So, you kena yang ni, you kena tanya dulu orang wiring tau dok. Sebab nanti kalau dia tak capai, dia tak boleh nak guna hak ni. Dia kena tukar hak lain. Jap. Babe. Gol ni nak panggil apa? Sui ya? Ni aku panggil apa? Ni pelak ni. Ni tahu tak? Sebab biasa kalau kita buat guna hak biasa, nanti kita punya nanti kita pasang dia akan shock tau tak? Sebab itulah kenapa dia jadi kenapa shock ni? Kenapa tak ada elektrik? So benda ni dia sebab dia makan api tau tak? Makan elektrik. So pastikan kita kena deal dengan orang wiring dulu. Boleh ke dok saya guna plug ni? Boleh ke dok? Kita kena tanya dulu deh. Sebab apa? Sebab nanti takut dia efek kepada kita punya, mungkin akan shock, mungkin akan tiba-tiba kenapa tak ada elektrik ni? Kena tukar. Macam saya akan tukar. Saya akan deal dengan orang wiring. Sebab saya akan tukar benda ibu dia tu, ibu plug tu. Saya tukar orang lain. Sebab apa? Sebab saya takut dia tak boleh saya tak boleh nak kata nak sokong. Tak boleh nak ni. Sebab takut nanti dia tak boleh sebab oven kita dia punya watt tinggi. So bila watt tinggi ni dia tak boleh nak sokong benda ni. So kita kena tukar kita punya ibu plug ni. Gitu deh. Macam saya tukar belakang. Saya tukar, saya guna yang besar tu. Sebab bila besar ni dia boleh sokong benda ni untuk tak saya bagi kita punya elektrik kita nanti takut shock lah. Takut shock tahu tak?
Kalau buat brownies, tak apa ke masuk tepung masa larutan coklat masih panas atau suam. Tak apa, tak ada masalah. Buat brownies ni dia sangat senang. Dia sangat-sangat senang. You all kena, bila you all campur sekali, lepas tu biar dia suam dulu. Ataupun you all masukkan terus, tak apa, tak ada masalah. Dia, bila you all, benda ni sangat senang tau tak, brownies ni. Bila you all follow je, senang je sebenarnya. Tapi bila kita salah step sikit, memang tak jadilah. Itulah nak kata. Dia senang kalau kita ikut step-step yang betul. Tapi kita salah step ya, tak jadi. Tu. Assalamualaikum, Kak Nordis. Kenapa kek span saya buat tak lembut, keras sikit? Keras sebab apa? Sebab masa you all cara you all putar tu, bila you all putar, you all kena betul-betul likat kita punya adunan kita sebelum kita masukkan minyak. Jangan cair, lepas tu you all masuk minyak, meranaklah kek kita. Memang kek kita akan jadi kerah. Memang kek kita cannot go. Dia tak akan jadi moist, tak akan jadi span, tahu tak? Dan you all pastikan bila you all last sekali masukkan minyak tu kena speed, kata biar dia sekata molek. Lepas tu terus masukkan dalam kita punya loyang. Kena main dengan spatula. Sebelum masukkan dalam loyang tu, kacau dulu dengan spatula. Sebab takut nanti minyak kita punya adunan kek span kita tu, dia meresap masuk dalam bawah. So bila bawah akan menyebabkan kek kita tak lembut. Tahu tak? Kena kacau betul-betul dia. Kacau betul-betul. Baru masuk, ketuk-ketuk sikit sebelum masuk dalam, ketuk-ketuk loyang kita sebelum masuk dalam oven. So banyak orang select sebab kek gini lah. So pastikan step tu betul, baru you akan dapat hasilkan kek yang lembut, yang moist. Tidak dia akan jadi kerah tau. Dia akan jadi kerah sebab dia dah, kek kita, adunan kek kita tu dah dikuasai oleh minyak lah. Bila dah dikuasai, memang cannot go lah. So be careful benda tu deh. Nordis, untuk buat kek, boleh tak campur tepung self rising dengan tepung gandum? Dia sebenarnya tepung self rising ni, dia dah campuran dah. Tahu tak? Dah campuran dah. So bila campuran ni, dia campuran gandum, dah ada baking powder, sodium bicarbonate, ada campuran dah benda ni, tahu tak? So bila campuran ni, dia memang tepung gandum. So kalau you tapur tepung gandum nanti, efek lah. Sebab itulah kalau saya lebih sukakan tepung gandum. Saya lebih sukakan tepung gandum tak campur apa-apa lagi. Saya nak campur sendiri. Sebab bila saya campur sendiri, saya akan tahulah, aku kurang bak gini. Bila kita, contohlah, orang makan, rasa rasa baking powder banyak sangat rasa, Bila baking powder banyak, kalau kita dah guna tepung yang dah siap dah, yang kita tak boleh nak kontrol benda ni. Tapi bila kita aku kena kurangkan baking powder sikit lah. So kita boleh kontrol benda ni. Kita kurangkan sedikit. Mungkin kita letak satu sudu kecil, tapi kurang sikit. Kita boleh nak kontrol benda ni. Kalau untuk kata yang dah complete, dia tak boleh nak kontrol. Kita tak boleh nak buat lagi mana sebab dia dah campur dah. Gitu deh. Baik, terima kasih atas penjelasan. You all faham tak? Sebab saya kaji benda ni. Saya kaji. So bila saya kaji benda ni, saya kena pasti, lagu ni sebab apa kek aku tak jadi? Sebab apa jadi lagu ni? Sebab apa jadi blueberry? Sebab apa jadi batak? Sebab apa jadi kerah bawah, atas kerah, bawah kerah, dia jadi macam mampat, tahu tak? So mampat, atas dia jadi moist. Tahu tak? Ada juga. Nordis, resepi kek zaman dulu-dulu tu boleh ke buat marble? Boleh. Dia sebenarnya butter, kek zaman dulu-dulu ni sebenarnya kek dia adalah kek plain je. Kek butter je. Cuma kita modifykan dia. Kita kreatifkan dia. Kita inovasikan dia menjadi kek marble, menjadi kek jelita. Kek marble jelita tu samalah. Marble jelita tu sebab dia campuran colouring. Sebab itulah dia jadi marble jelita. Kalau tak campuran colouring, dia tak akan jadi kek marble jelita. Dia jadi kek marble.
Selain daripada tu, orang buat kek ombak rindu ke. Ombak rindu pun sama lah juga. Dia step yang satu benda yang kek yang sama, cuma kita pelbagaikan benda tu. Sebab itulah untuk permulaan kita kena tahu yang basic dulu. Bila kita tahu yang basic, barulah kita boleh nak modify, kita nak inovasikan benda tu menjadi benda yang berbeza dengan orang. Gitu deh. Sebab itulah kenapa saya ajar betul-betul step ni. Saya ajar, okey, kek coklat emas ni you all kena buat. Kek coklat emas lagu ni kena buat. Sebab apa? Sebab saya tahu daripada kek coklat emas ni lah kita boleh pelbagaikan benda ni menjadi kek yang premium, kek yang lain daripada lain. So you all kena tahu step yang permulaan ni untuk kita nak hasilkan kek yang berbeza lain. Ni gaduh nak buat kek yang orang berbeza, tapi step yang permulaan ni tak pandai, tak gerti, tak tahu. So pastikan you all kena tahu step yang permulaan ni untuk kita nak pelbagaikan untuk step-step yang berikutnya. Noris bagi tips kalau guna tepung spasmik. Gitu je lah. Tips ke Fria? Gitu je lah. Untuk spasmik ni sangat senang sebenarnya. Sangat senang. Cuma kita salah step tu, terutamanya bila kita masukkan minyak sudah lalu. Kalau tak pandai, tak ni, memang cannot go lah. Tapi you all jangan putus asa benda ni. You all kalau you all tak jadi, kena buat lagi. Mesti ada slack, mesti ada benda something yang mistake yang berlaku, yang menyebabkan kek kita tak jadi. So kita kena kaji benda ni, tengok. Oh tadi aku buat lagu ni patutlah jadi gini. Aku nak adjust sikit lah. So bila benda kita adjust. Of course lah. Okay. InsyaAllah benda ni akan terhasil. Jangan bimbang. Salam, boleh tak bagi tips brownies? Tip dia, you all jangan buat manis sangat. Dia sebenarnya dah. Jangan buat terlampau manis. Sebab kita dah masukkan dark coklat, tahu tak? Dark coklat. Bila kita masukkan dark coklat, dia dah manis dah. Coklat ni dah manis. So kalau you all buat gula ni, you all buat banyak. Walaupun you all tengok bahan-bahan tu, okay, contohlah bahan-bahan dia tu 100 gram kan. Tapi kita buat untuk masukkan 100 gram. You all kena berdasarkan rasa you all tu. Kalau you all tak boleh nak terima 100 gram tu, you all kena kurangkan gula tu supaya rasa dia tu boleh ngam dengan mulut kita, dengan rasa kita. Bukan kata ikut follow step by step. Adunan ni, resepi ni. Kita kena boleh kurangkan benda ni. Boleh kurangkan. Kalau you all nak, aku nak kurangkan gula lah. So you all kurangkan gula. Sebab aku tak say manis sangat. Sebab kita dah masukkan dark coklat tu. Coklat dah manis. So bila kita masukkan gula, kalau gula tu kata terlebih, memang manis, you all kena kurangkan gula. Tapi saya akan kurangkan gula. Saya tak akan kurangkan dark coklat. Gitu deh. Dan bila you all you all kena kacau dia, pastikan biar betul-betul kembang. Bila kembang tu dan hancur kita punya gula kastar tu. Walaupun kita guna whisk lah, tahu tak? Kita guna injak-injak, okey. Kita guna hand mixer ataupun mixer sebab brownies ni sangat senang. Tapi ramai orang yang tak pandai buat. Tak tahu cara yang betul sebab dan akan menyebabkan kek kita ni gerah. Sebab brownies ni ikut masa. Saya bukan ikut masa oven deh. Kalau macam saya bukan ikut masa oven. Jadi saya tak ikut masa oven. Saya ikut masa saya ikut jet. Tengok jet saya untuk brownies ni, saya ikut tengok masa. Brownies ni dia kena tengok. Mungkin oven ni 25 minit. Mungkin oven ni 30 minit. Mungkin oven ni 40 minit. Kalau macam kek kita merekah masa bakar, apa sebab? Mungkin salah satu sebab adalah terlebih masak. So bila terlebih masak tu, kalau contoh lagi ni deh, kek you all tengok atas dia masak, alhamdulillah, luar masak. Tapi bila you all potong, tak masuk lembek dalam dia tu. Sebab apa? Sebab suhu tu terlampau tinggi sangat. You all kena kurangkan suhu dia sikit. So bila kurangkan suhu, kita akan kita akan
nak seimbangkan dia. Bila atas pun masuk, dalam pun masuk. You jangan lupa share saya punya live ni. Jangan lupa share. Semoga apa kongsian saya ni dapat manfaat juga dekat orang lain. Saya bukan share. Saya bukan guru deh. Saya pun bagi tahu berdasarkan pengalaman saya. Berdasarkan pengalaman saya. Saya buat lagu ni, saya buat tak jadi. So mungkin you all buat cara yang macam saya buat tak jadi, akan menyebabkan kek you all tak jadi. So macam mana cara untuk kita nak biar kek kita ni buat jadi molek, moist molek dan hasilkan kek yang terbaik. Kek, orang kata hasilkan kek yang moist dan tak bantat. You all kek bantat, you all letak dalam peti. Nyak-nyo lah weh. Kek bantat, kek kerah dah letak dalam peti. Memek kerah lah. Memek kerah lah. Assalamualaikum sis, nak tanya suhu bakar biskut suhu yang sesuai dan minit. Dia untuk bakar biskut ni dia suhu dia 130 hingga 140. Dia berbeza deh. Kek dengan biskut berbeza dan pastikan macam kalau saya biskut saya biasa saya akan buat api atas bawah dulu. Lepas tu bila kita dah kecilkan 130, kita tengok dulu 130 okey tak? Saya kena jaga betul-betul. Sebab saya buat api atas bawah. So bila api atas bawah saya kena be careful lah benda ni. Takut nanti dia terlebih masuk bawah garing kau tu. Bila garing tak comel lah biskut kita. Tapi jangan hawa-hawa masuk. Hawa-hawa masuk tu pun akan menyebabkan kek kita ni tak tahan lama. Biskut kita tak tahan lama. So kita kena pastikan biskut kita ni betul-betul dalam kondisi yang masak supaya kata kita boleh bertahan lama. Kita letak dalam balang, kita letak dalam bekah, boleh bertahan lama sehingga boleh sampai 1 tahun kita punya biskut kita. Kita tak sebab 1 tahun pun dalam kondisi yang sedap lagi. Bukan kata tengik deh. Bukan kata tengik. Kita tak buat biskut kita dalam keadaan rasa tengik. Renovate bengkel ke tu? Dah. Dia sebelah. Dia nak renovate. Assalam sis, macam mana nak buat buttercream ya? Buttercream dia saya dah masukkan dekat saya punya PJJ saya, Nourish Economy, dan insya-Allah 28 hari bulan saya akan launch saya punya PJJ promo untuk 50%. So siapa yang nak grab, sebab saya akan bagi video percuma cara nak buat sponge mix, kek sponge mix tu saya akan bagi tahu. Okey, step gini. Saya akan tunjuk you all kata video tu step by step, dan benda ni saya tak pernah share lagi. Benda ni dan you all boleh simpan dia. Apa kelebihan dia? Kelebihan dia adalah you all boleh simpan dia sampai bila-bila. Video ni, dan video ni you all boleh buat jana pendapatan dekat you all punya rumah you all. It's up to you benda ni. So you all boleh simpan benda ni deh. So siapa yang nak masuk, sebab sekarang ni tengah waiting list untuk nak join 28 hari bulan. So siapa yang berminat nak join, siapa yang nak saya bantu you all boleh klik link bawah. Untuk nanti tim saya akan bagi link untuk masuk dalam Telegram. Dalam Telegram tu ada macam-macam ada. So you all boleh tengok dalam Telegram tu apa yang berlaku di dalam Telegram tu. Nori, saya ada buat kek marble yang resepi campur semua. Last kali baru masuk majeri cair. Kau balik. Bila masak kek cantik, bila sejuk atas dia akan kecut dan lenduk sikit kat tengah. Saya tak buat step lagu tu. Saya tak buat masak-masak lagu tu, saya tak buat. Saya akan putar dulu margarine ataupun butter dengan gula kastar. Saya itu step dia. Dan you all kena masukkan garam sikit. Pastikan you all masukkan garam. Kalau yang melibatkan margarine ataupun butter, you all kena masukkan garam halus sedikit. Sebab apa saya masukkan garam dalam saya punya adunan. Kek lain tak masuk. Tapi kek yang melibatkan margarine ataupun butter, saya akan masukkan garam. Sebab garam akan mengkontrolkan kita punya adunan dan rasa dia. Rasa kita, bila kita masukkan garam, dia akan rasa berlemak-lemak dan dia akan cover dengan gula kita tu. Dia tak akan rasa manis kata gitu. Dia akan rasa ada rasa kata lemak-lemak sikit, rasa gula-gula sikit. So bila adunan kita rasa lagu tu,
best lah. So you all kena letak garam sikit. Pastikan you all letak garam sedikit. Jangan letak banyak sangat. Nak aku sudu kan. Yo weh. Sikit dah. Gula garis halu deh. Bukan garis kasar tu nyanyi. Lah garis kasar weh. Garis halu tu. Garam halus. Noris, kalau customer nak minta lukis atas kek, macam mana caranya sis nak lukis-lukis tu? Lukis-lukis tu you all kena yang tu step lain pula. Lukis tu you all kena cari dekat Google. Yang tu memang kena itu. Tapi kalau you all ada kepakaran melukis, kena lukis atas kek lah. Boleh. Tapi kalau you all tak ada kemahiran tu, you all kena cara yang lain. You all kena buat print benda tu. You all kena ada satu kertas yang boleh letak atas kek tu. Dan kita yang tu banyak step tau tu. Yang lambat. Sebab tu lah kalau melukis-lukis ni dia agak mahal sikit. Lama. Saya lukis-lukis tu ambil masa sejam tau tu. Lukis sahaja. So dia tak boleh nak samakan kek yang biasa dengan kek ada lukisan tu lain. Lain deh. Dia banyak untuk lukis ni dia banyak step pula. Dia lain pula. Dia ada satu kertas. Bukan apa kertas dia tak ada kertas apa. Tapi kertas tu boleh dimakan lah. Kertas tu boleh makan. Ada hari tu saya tunjuk. Saya ada tunjuk. Ingat ada kertas dia nama gapo. Kalau macam suhu 170 masa, berapa minit masa tu? 100, dia kena sebenarnya kalau macam apa ni, contohlah you buat 170, dia kena tengok bergantung kepada adunan you all. Dia tak boleh nak sama kek yang adunan kita yang melibatkan margarin dengan kek span dia tak sama deh. Kek span dia masa dia tak sama sebab kek span ni ringan. Bila ringan masa dia cepat masuk. Dia tak sama dengan yang melibatkan kek butter, adunan kek butter yang melibatkan butter, gula custard dengan kek span dia tak sama deh. Masa tak sama. You jangan sama. Hak ni kek ni 30 minit juga. Dia tak sama deh. Dia kek span kita akan cepat masak berbanding dengan kek yang butter ni. Dia lama. Kek butter, kek yang melibatkan butter ataupun margarin ni memang dia lama sikit lah. Mungkin dalam 40 hingga 45 minit. Gitu deh. Lepas tu dia tengok lawyer pula. Kalau lawyer you all punya lawyer saiz 9 tapi you all tinggi, lama lah, memang lama hak tu. Kalau you all buat saiz 10, dia akan rendah sikit. Cepatlah sikit masuk. Gitu. Dia kena pandai kontrol benda ni. Dan share, thank you. Kalau nak bagi kek sarah semut lembut molek macam mana ya? Yang ni dia ada step lain pula. Sarah semut ni dia bukan calang-calang. Dia bukan kata dia kena buat tu. Sebab kalau tak dia kena buat banyak kali. Buat untuk nak hasilkan kek tu dia jadi bulat-bulat gitu tu. Dia akan jadi ruang dia tu dia ada macam bulat-bulat. Yalah, dia ada biji-biji gitu ke. So benda ni dia ada step. Dia kena buat lah. Dia kena buat, kaji, buat. Buat. Aku buat gini. Tak jadi. Kena buat gini pula. Dia kena practice. Kena practice tau tak. Bila practice, dia akan perfect lah benda ni. Kena buat. Tak jadi, buat lagi. Tak jadi, buat lagi. Buat lagi. Sampailah dia jadi lembut. Sampailah dia jadi span tau tu. Dia jadi span, lepas tu dia akan jadi bulat dari dia tu. Kak, kalau saya buat biskut, kenapa keras ya? Keras tu, you all kena tengok adunan dia. Adunan biskut you all tu, you all buat lagu mana? Adunan tu, macam saya tak suka buat play. Saya tak suka buat play kosong. Biskut, margarin, ataupun butter, lepas tu campur dengan gula icing. Biasa aku buat gula icing lah. Untuk kalau macam biskut, kebanyakan biskut akan gunakan gula icing. Buat tu je. Kosong lah kita punya adunan, kita punya rasa dia, tahu tak? Dan untuk kita nak bagi rasa lain, kita mungkin akan masukkan nester. Saya lebih suka kalau you all tengok saya sebelum ni, you all boleh tengok balik video-video yang saya dah share untuk biskut. Saya tak akan buat plain, kosong. Walaupun kalau macam kosong tu mungkin saya buat biskut
seperik ataupun biskut dahlia, biskut tart, dia akan kosong lah. Tapi dalam dia tu of course lah dia kena letak jam. So benda tu kalau selain daripada tu, mungkin saya akan masukkan Nestem, mungkin saya akan masukkan badam hancur. So dia akan rasa lain. Kalau keras mungkin terlebih masuk. Mungkin adunan UO tu saya tak tahu lagu mana campuran UO tu lagu mana. You all just boleh follow. Kata you all jangan percaya saya. You all just tengok video yang saya buat sebelum ni, cara nak buat biskut. You all jangan percaya saya. You all just buat je. You all buat lagu mana kejadian yang saya hasilkan tu. You all tiru je, follow je benda tu. You all nampak lagu mana jadi. Adakah jadi keras, adakah dia jadi lagu mana deh. Mungkin you all buat terlebih gandum. Bukan lembek lagu tu ke. Bila lembek bubuh lagi, letak lagi. Mungkin you all buat, orang suruh buat letak 200 gram gandum, 200 gram lah. Dia tak boleh gitu, biskut dia tak boleh. Dia tak boleh buat sama dengan orang lain. Walaupun bahan dia gandum 200 gram, tapi tak boleh kita nak boleh masukkan semua. Dia tak sama dengan kek, tak sama deh. Sebab bila kita main dengan tangan, mungkin ada yang kita kena kurangkan gandum. Mungkin kita kena buat lebih sikit, kena tambah lagi. Walaupun adunan dia dah cukup dah, tapi tak menepati lagi. Dia nekat lagi dekat tangan kita. So kita kena tambahkan gandum sikit. Dia kena tengok gitu deh. Dia tak sama deh. You all jangan samakan nak buat biskut dengan kek, dia tak sama. Banyaknya soalan. Kek lembut tapi bila potong berderai, tak comel. Kenapa ya? Mungkin adunan kita tu, mungkin kita buat guna tepung yang paling halus. You all boleh campur dia. Tepung yang paling halus, contohlah tepung super fine. So you all kena campurkan. Cara yang lebih efektif adalah you all kena campurkan tepung gandum dengan tepung super fine. Campurkan dua tu untuk nak hasilkan kek yang tak berderai lagu ni lah. Biasa dia lembut sangat. Ada yang sebab itulah saya tak suka ayuk. Kek saya, adunan saya buat, saya tak suka ayuk. Sebab nanti dia akan jadi gini lah, dia lembut sangat. Memanglah kita nak lembut mos, tapi tak adalah sampai berderai. Apalah sampai hancur, sampai nak makan tu kat habis lah berderai gitu kan. Saya tak suka lagu tu. Saya tak suka. Sebab itulah kalau memang saya resepi-resepi yang saya hasilkan, saya tak suka ayuk. Melainkan kek tu kek coklat moist sahaja. Kek coklat moist yang kukus tu, yes, saya akan ayuk. Apa beza tepung kek segera dan gandum? Sangat berbeza. Sebab kek segera tu dia dah, dalam dia dah komplit dah. You all just masukkan minyak, telur, air, tu je lah. Tapi gandum ni, dia gandum yang basic, gandum yang tak ada campuran apa-apa. Kita kena tambahkan sendiri baking powder, sodium bicarbonate. Ada yang masukkan cream of tartar. Ada juga yang masukkan cream of tartar. Biskut cik semua saya keras sis, tak rapuh. Kenapa ya? Tengok balik saya punya video deh. You jangan lupa like saya punya page. Dan you tengok dekat video, tengok bawah. Ataupun you masuk dekat YouTube, subscribekan saya punya YouTube. Ada yang resipi-resipi dah masukkan dekat tu. You just tengok je video-video tu yang saya hasilkan. Cik semua saya dah hasilkan dah. Saya dah tunjuk dekat live. Saya buat dah cik semua ni. Dan banyak dah yang ada yang buat yang dah buat side income, yang buat banyak dah yang dah buat berkali-kali dah. Cik semua ni sangat mudah, senang je sebenarnya. You tengok je. Sebelum ni ada saya dah share dah benda ni. Kalau buat apa-apa kek selepas bakar terus keluar oven atau biar dalam oven. Kalau buat apa-apa kek selepas bakar terus keluar. Saya terus keluar. Saya tak buat kerja biar gitu dok. Saya tak suka gitu. Saya tak suka lagu tu. Saya akan keluarkan buka dia, lepas tu keluarkan daripada loyang, letak biar dulu atas kita punya pelapik dia tu, biar dulu. Lepas tu
letak atas papan. Itu memang itu saya. Kalau orang lain tu saya tak tahulah. Kalau macam saya, itulah saya. Saya tak suka kijak letak biar dulu. Lepas tu nak biar setara mana? Biar sampai sejuk. Saya tak suka lagu tu. Saya keluarkan. Saya akan keluarkan dia. Kenapa kek selalu bila bakar dah naik elok tapi bawa keluar oven terus turun? Ni kadang-kadang dah jadi molek. Tiba bawah tak masuk. Itulah sebab salah step tu lah. Sebab salah step tu. You all kena pastikan you all buat adunan you all kena putar dia dalam step yang betul. Mungkin you all orang suruh buat putar dia medium. You all putar high speed. Ya, efek dia tahu tak? Efek tu. You all kena tahu. Saya payah nak jadi buat kek span ni. Jadi hancur buat apa sebab itulah saya nak hasilkan video lagu mana cara nak buat span mix. Ni span mix ni insya-Allah saya akan tunjuk dekat you video-video ni lebih daripada 5 resepi. Insya-Allah saya akan lagi banyak saya nak buat. Saya nak buat mungkin 10 resepi untuk kek span ni. Saya akan bagi free lah. Yang mana saya akan bagi video. Tahu tak, saya akan bagi video. Dan video tu yang saya akan launch minggu depan 28 hari bulan tu. So yang tu untuk 100 orang terawal sahaja yang akan dapat video cara nak buat sponge mix tu. So siapa yang nak benda ni, you all boleh WhatsApp team saya untuk masuk dekat dalam Telegram lah untuk join saya punya PJJ. Dalam masa sama you all akan dapat video free. Video yang kata video cara nak buat sponge mix tu. Lagu mana nak buat hasilkan benda tu. So saya akan bagi tunjuk step by step benda ni. Kalau guna tepung naik sendiri perlu lagi tak baking powder? Tak perlulah sis. Naik sendiri dah ada dah baking powder dah tu. Kalau buat cupcake wrap buat untuk 100 biji saiz kecil, berapa gram untuk acuan kek? Saya biasa 35 gram. Dalam 35 36 gitulah. Dia tengok juga berdasarkan kepada cup you all. Cup dia tak sama deh. Cup tu. Sebab kita nak letak kalau you all tak nak letak topping dia, you all kena buat tinggi sikit lah. Tapi kalau you all nak letak topping cream cheese, you all kena rendah sikit. Sebab kita akan nak letak salut pula cream cheese. So dia akan kena rendah sikit lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Nori, nak tanya, brownie ni sama ke suhu bakar macam kek-kek yang lain ya? Ke bergantung pada berapa besar? Tak, sama je. Sama je. Dia sebab suhu ni dia sama. Cuma you all kena ingat dia untuk nak buat brownie suatu lah brownie ke. You all suhu sama. Cuma loyer tu, saiz loyer tu orang kata lama masa tu berbeza. Suhu sama, cuma masa yang berbeza. Mungkin saiz 8 dalam 25 minit. Mungkin saiz 9 dalam 30 minit. Mungkin saiz 10 dalam 40 minit. Tu berbeza. Berbeza daripada segi saiz loyang. Nori boleh campur tepung super fine dengan gandum untuk buat kek? Boleh, tak ada masalah. Saya bercampur. Assalam, mana satu tombol api atas bawah yang sesuai untuk bakar kek? Yang ada api atas bawah tu. Dia ada bulat, dia ada macam petak tu. Dia ada api, dia ada tunjuk macam geligi-geligi tu ke. Dia ada api atas bawah tu. Sebab dia banyak dia banyak. So you all kena takut, you all kena be careful juga. Tengok juga benda tu deh. Takut tertukar. Bila tertukar tu nyak-nyak lah weh. Saya nak join. Boleh. Kalau nak join, you all boleh WhatsApp team saya. Nanti akan masuk akan bagi link untuk masuk ke dalam Telegram. You all jangan lupa download Telegram. Download, you all pergi kat Play Store, download siap-siap Telegram.
Sebab ramai yang WhatsApp saya tak ada dalam Telegram. Lepas tu you all kena download lah Telegram. Download dulu Telegram tu. Baru you all boleh tengok perkembangan dalam tu, tahu tak? Apa yang berlaku dalam saya punya yang dalam dekat Telegram tu. Untuk bakar kek suhu 170 hingga 180. Suhu bawah berapa? Sama je sis. Sama je. Kalau you all buat 175, mungkin bawah tu dah lebih kurang dari 170. Terah tengok dulu. Gana. Gitu deh. You all kena tengok lah juga. Kalau dia tak okey, you all kena buat adjust 175 juga. So bermakna atas 175, bawah pun 175 juga. Saya dah cuba buat red velvet resepi nori, dapat pujian even kek padat sebab salah teknik pukul kod. Kena tukar teknik pukul tu. Red velvet saya jenis orang berbeza dengan orang. So you all tak boleh nak samakan saya dengan orang lain. Tak sama. Saya punya PJJ pun tak sama. Kalau you all nak dapatkan PJJ yang RM10, you all pergi cari kat luar, you all tak akan dapat sama dengan saya. Saya tak akan sama dengan orang lain. Sebab saya akan ajar step A sampailah Z. Sampai habis saya akan ajar you all. Sebab saya nak you all masuk biar berbaloi. Dengan apa yang you all bayar, dengan saya nak you all berbaloi. Berbaloi benda tu, tahu tak? Dan benda tu you all buat. Benda ni you all kata daripada you all bayar tu dapat 2 biji kek. Dah kalau you all pandai buat dah balik modal dah benda tu. Sekali buat ataupun 2 kali buat dah balik modal dah, tahu tak? Yang join dah balik modal lama tu. Sebab saya tak ajar satu-satu. Saya ajar, sebab itulah saya buat set combo. Saya buat dalam tu yang you all boleh belajar sampailah habis. Start mula-mula sampailah habis. Sebab saya nak you all pandai. Saya nak you all tak tersalah langkah. You all takut tersilap. Bila tersilap ni memang kita akan down. Buat tak jadi. Apa aku buat? Banyak benda. Banyak kot. Nak aku 30 biji telur habis. Tak jadi-jadi juga. So saya tak nak lagu tu. Saya nak bantu you all, nak ajar you all buat step yang betul. Dan dalam masa sama, bila you all buat step yang betul, mestilah kata nak jana pendapatan, nak dapat income ke. So benda tu lah saya ajar basic you all cara nak buat marketing, tahu tak? So saya nak biar benda tu selari. Bila selari ni benda kata nak baking cake pun kita tahu, nak buat nak jual pun tahu lagu mana nak buat benda tu. So benda tu bila selari best lah kita tahu belakang kata. Tahu. So bila tahu ni gini aku kena buat gini. Supaya you all tak tersilap langkah. Bila you all tersilap langkah, you all punya lambat, tahu tak? Lambat nak grow tu lambat. So bila lambat ketinggalan lah. Orang lain dah ke depan dah, kita duduk belakang. Orang lain dah sampai dah destinasi. Kita baru nak bermula, baru tak tahu arah mana, jalan mana. Sebab itulah saya nak bantu you all supaya you all hasilkan yang terbaik dan dalam masa sama you all pandai buat marketing dengan cara yang betul. Nori nampak gemuk sikit lah. Memanglah dari telefon memang nampak gemuk dulu lah. Makan tak reti tau tak. Kek makan. Kalau guna salted butter pun kena tambah sikit garam halus ke kalau salted tak payah. Kalau unsalted kena lah. Kalau salted tak payah sebab dia dah masin tu. Tak payah. Salam Nari, awak kek jadi kecut lepas keluar dari oven. Mungkin dia daripada panas dengan sejuk dia akan kecut tau tak. So sebab dia terlampau panas, mungkin oven you all terlampau panas. So benda tu sebab itulah kita kena kontrol kita punya suhu kita. Kena pandai kontrol. Sis, kenapa saya kukus kek mula-mula naik elok, lepas dah masak dia turun mendadak.
Sebab dia dah dikuasai oleh minyak dah. Mungkin you campur dengan minyak. Minyak dah berat. So mungkin masa you putar tu. Putar you putar tu memang terlebih putar. Bila terlebih putar memang kita masuk comel dah. Lepas tu dia akan turun. Efek situ tahu dah. So pastikan you pandai lagu mana aku nak. Biar minyak tu biar tak dikuasai. Dan lagu mana. Sebab tu lah kalau macam saya buat resepi lain. Saya tak akan masukkan semua selalu. Saya akan masuk di awal dan di akhir. Gitu. Salah Nori lewat semua kak masuklah Nori. Kena tengok balik baru puas hati. Orang tengok balik. Terlebih tepung kalau biskut keraskan. Yes, terlebih. Sebab terlebih kita duk kacau dia. Lembeknya. Sebab tu lah kalau untuk biskut ni kita kena pakar juga. Teknologi kita kena pakar. Teknologi pun pakar. Tapi dalam masa sama, lepas you dah campurkan adunan tu, you kena tinggal balance tepung gandum at least separuh. Sebab kita kena kacau dengan tangan juga. Kita kena kacau juga dengan tangan. Tak boleh. Dia tak rasa tak puas hati tau dah. Macam saya okay. Dia kena juga. Dia step. Itu step yang betul Itu memang step yang memang tu yang saya belajar lah. So, you kena kacau dengan mixer. Dan bila you kacau, contohlah adunan kita ni semua kita masuk dah gandum pun kita masuk dah separuh kita masuk. Ataupun suku kita masuk dah dalam tu. Kita kacau biar bagi sekata. Lepas tu you keluarkan benda ni. Lepas tu you kena ambil kacau dengan tangan pula. Ambil gandum sikit kacau. Ambil gandum sikit kacau. Sampailah dia betul-betul tak nekat dekat kita punya tangan kita. Bila tak nekat bermakna adunan kita molek lah tu. Kalau selagi lekat memang kita kena campur dengan gandum sikit. Kacau. Kacau-kacau. Banyak tip yang dikongsi. Kenapa potong kek buah berderai? Kek buah berderai, dia terlebih moist. Mungkin you punya terai you tak ayak gandum. Terai. Tak payah ayuk gandum. Ataupun kalau you tak guna gandum, you guna superfine, try you campurkan gandum dengan superfine. Tapi dengan syarat gandum lebih banyak daripada superfine. Contohlah dalam 100 gram, you kena masukkan gandum 75 gram, superfine 25 gram. Gitulah. Dia kena 1/3 gitu lah kan. Dia kena kata lebihkan gandum berbanding superfine. Boleh bagi tip tak sis macam mana nak buat muffin? Muffin ni tip dia senang je. You kena guna susu segar. Macam saya guna susu segar tu je. Saya guna tepung gandum biasa kok. Saya tak ayat tak ada gapo pun untuk muffin ni. Sebab muffin ni dia akan jadi tinggi gitu kan. So saya untuk nak bagi sedap saya guna susu segar. Saya tak guna susu cair, saya tak guna susu lain. Susu segar. Fresh milk. Bukan susu full cream, bukan. Saya guna susu segar. You all boleh pergi kat pasar raya, ada brand Dutch Lady, banyak brand. Farm cow apa semua tu yang dia tulis susu segar. So saya akan guna tu lah. Nori nak tanya kalau nak campur tepung kek dengan tepung gandum biasa tu. Contoh macam 2 cawan, separuhnya ke ni sebab dia. Sebab saya tak guna tepung kek. Saya tak guna tepung kek. So saya guna tepung gandum je. Saya guna tepung gandum sahaja. Maaf baru masuk nak tanya tepung spalmit tu kena tambah overlay ke tak payah tambah.
naklah juga Nori masuk dalam 100 orang terawal tu, boleh WhatsApp dia tim saya. Nanti apa-apa saya nak, boleh WhatsApp dia. WhatsApp terus tim saya. Nanti tim saya akan bagi tahulah macam mana prosedur dia supaya you all tak ketinggalan zaman. Ketinggalan zaman. Supaya you all tak ketinggalan benda tu dan you all kata dapat hasilkan yang terbaik lah. Saya nak bantu you all supaya puaskan hati you all, dapat hasilkan memang terbaik tau dok. Saya alhamdulillah yang join dah banyak dah buat income, dah pandai dah buat kek. Biji kek ada yang kalah saya. Wow. Macam yalah, saya pun rasa happy lah benda tu sebabnya you all dapat hasilkan yang sebelum ni tak pandai buat. Sebelum ni kek batak jadi. Sebelum ni banyak masalah berlaku tau dok. So saya membantu you all, memudahkan you all. So kata kalau you all nak saya bantu you all boleh WhatsApp tim saya untuk kata join saya punya promo tu untuk 28 hari bulan, akhir bulan ni. Kenapa saya buat kek tak masuk dalam? Sebab mungkin suhu, kena tahu suhu oven. Oven, kebanyakan suhu oven lah. Kena pandai-pandai ejah. Kalau tak pandai ejah, memang kek kita tak masuk dalam. Nori tak ada buat promosi ke untuk projek? Ada. Ada kak. Minggu depan kak. Ada. Akak kena masuk saya punya Telegram dulu lah. Untuk waiting list, untuk join promo tu deh. Sebab promo tu saya akan bagi video cara nak buat vanilla sponge milk, menggunakan vanilla sponge milk tu. Saya akan tunjuk you all step by step. Kek pandan, kek strawberry, kek banyak lah. Macam-macam kek ada. Kita banyak kata. Nori, saya dah join group Telegram. Tak apa. Banyaknya. Berapa hari kita hendak kek marble. Kek marble ni lebih kurang dalam